mana? Boleh dah. Boleh dah. Boleh dah. Tak ada, itu lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin wa alhiqna bis salihin wa amithna muslimin wa adkhilnal jannata daran na'im مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita mai sambung bagaimana kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minggu baru ni kita dah tahu kata kita kasih cinta saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk dan cara yang di syarak dalam agama. Sebab kasih benci ini di antara ibadat. Apabila ibadat dia kena turut hak apa dia di syarak lah. Nak sayang lagu mana? Nak benci lagu mana kepada pihak hak benci tu? Nak hak saya, kita nak cinta kepada Rasulullah. Al-mahabbah, al-hubbu fillah ni naw'un minal ibadah. Sebahagian apa dia? Cinta kerana Allah ni sebahagian daripada ibadat. Man ahabba lillah, sesiapa yang kasih kerana Allah, wa abghadha lillah, dan dia marah kerana Allah, wa a'ta lillah, dia beri kerana Allah. Dia beri ni duit dia. Dia beri duit dia, dia beri rank dia. Dia beri pemikiran dia, dia beri pengalaman dia. Apa saja hak dia beri itu lillah, kerana Allah. Wa mana'a lillah, dan dia tak beri pun kerana Allah juga. Tak beri, tak tolong. Tak tolong, tak kerjasama. Tak masuk syarak. Lillah, kerana Allah juga. Nabi kata faqad istakmalal iman, maka dia tu telah pun sempurna iman dia. Pak perkara tu. Pak perkara ni benci, saya, kasih, benci, bui, lepas tu yang ataupun tak bui. Kita tahu. Siapa buat hak ni kerana Allah, maka dia telah pun sempurna iman dia. Jadi cuba kita mari duduk tilik tengok dalam kehidupan harian kita. Pak perkara tu ya. Tak lari daripada pak perkara ni.
Nak saya, nak marah siapa, nak murih siapa, nak benci siapa, nak bui. Bui ni bukan semata-mata bui duit. Bui masa, bui kerjasama. Tu dia. Kerana Allah. Tak bui pun kerana Allah. Tu orang itu telah pun sempurna iman dia. Kerana Allah, lillah. Bukan kerana lain tak, bukan kerana malu ke, kerana waris ke, kerana adik-beradik ke, kerana boh ke, kerana saing lama ke, tak. Dia saing tak apalah, berkawan-kawan gi, waris-waris gi, tapi sewaktu kita nak wi dan tak wi tu lillah. Oh payah. Hadis ni sebaris ya. Tapi berapa nak patibak semua tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat lagi, tak jaya lagi dalam masyarakat kita. Dalilnya waktu milih tu waktu milih nak ke mana? Milih lah kampung. Nak semak abata lagu mana? Kawan tu lah mana pun adik-beradik kawan huduh jahat sokong. Nak sokong dulu. Atau hadis kita tak tu? Hadis kita tu hadis Melayu dah tu. Pergi situ. Adik-beradik waris lalah mana kena sokong. Lalu tu apa dia obata ni waris banyak ke? Benar lah. Tak apa. Walik lagu tu lah, kalau waris banyak benar. Nak jadi perangai lagu mana, sikap dia lagu mana, mengaji tinggi, mengaji rendah lagu mana, tu tak kira. Sebab masyarakat, penilaian masyarakat kita duduk situ, duduk di waris banyak. Itulah hak tu sekadar tu ya tu. Lepas tu kita rasa kata kita kecek lagu tu, kita buat lagu tu, kita bertindak lagu tu, dan kita pilih pemimpin jadi lagu tu. Rasa-rasa kata Tuhan tak padu lagu tu. Rasa-rasa Tuhan tak ada padu. Mai soncai. Allah SWT tak ada padu. Apa dia dengan sikap kita, cup jin kita lagu tu. Tak, Tuhan ambil padu dah tu. Allah SWT ambil padu dah. Itu dia. Kalau betul-betul beriman, dia kena ada penilaian hak lain. Tu apa dia, kita nak berserulah pada pok-pok kita semua dan orang-orang yang dengar dalam rancangan ni, dalam live shot apa semua ni, kita nak cinta kepada Allah, pada Rasul, mengikut apa yang ditentu oleh Allah dan Rasul. Ambil hak ni jadi pakmud, ambil jadi lak, ambil jadi kaedah besar sini. Kaedah besar. Apa dia? Kita nak cinta, nak sayang. Sebab Nabi tu dia lari bela-bela dah. La tutruni, jangan kamu melampau untuk nak bersifat menyifatkan kepada aku. Jangan terlampau. Terlampau apa? Berdoa untuk nak memuji aku, untuk nak puja aku, ataupun nak gelaran kepada aku. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, seperti mana puak-puak Nasrani telah pun memberi melampau, melampau terhadap Nabi Isa bin Maryam. Puak Nasrani dia terajuk situ. Saya puja kasih pada Nabi Isa, siapakah dia tu dakwa kata Nabi Isa jadi Tuhan. Saya berdoa. Tu tak sih. Tu dia. Pas nak buat lagu mana Nabi kata, aku ni Abdullahi wa Rasuluh, aku ni hamba Allah dan Rasul. Rasul Tuhan. Dua tu. Hamba ni maksud hamba ni manusia. Ubudiyah. Abdun ni hamba manusia. Rasulullah manusia. Apabila manusia, maka berlakulah kepada Nabi itu, dia panggil gapo, kelakuan-kelakuan yang manusia umum berlaku. Manusia gapo kataธรรมชาติของมนุษย์นี่เกิดอะไรขึ้นกับธรรมชาติของมนุษย์ berlaku lagu tu Nabi pun. Kalau tak makan lapar, kalau hirih darah, tak itu kan. Kalau makan racun mati. Makan benda hak bahaya tubuh badan. Makan benda pedah segar. Kerja berat letih, tak tidur mengantuk. Lagu tu manusia. Nabi pun lagu tu. Sudut hamba. Tak tahu benda gaib Nabi.
Kecuali itu ada lah, jangan dengar sekerak lah. Lama kita oyak hak ni duk kerak apa dia tak klik pula dah. Ha sudah. Ha tu tak kena dengar habis-habis Dengar habis-habis. Tu dia. Belajar kena habis-habis, dengar baca kitab kena habis-habis tak itu. Tapi dalam bentuk manusia ni qul innama ana basyarum mislukum. Hak tu dalam Quran, hey Muhammad, mung katalah hanya sanya aku ini manusia seperti kamu. Ana basyarun mislukum. Gapo dia manusia? Ada mokpok, nikah kahwin molek, ada apa beranak. Nah, beranak tu pun tukar beranak pun mengandung dulu dalam apa dia dalam perut ibu Siti Aminah. Berapa bulan yang kita tahu. Beranak mari. Kecuali dengan Rasul hak dia ni. Hak Rasul ni apa dia? Nabi dan Rasul ni hak orang tak boleh nak tiru hak ni. Rasul dan Nabi tak boleh orang tak boleh nak tiru. Hak ni dia panggil keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Rasul. Ada keajaiban, ada benda pelik-pelik berlaku yang dikatakan mukjizat. Mukjizat bukan benda keramat lagi, lebih ada keramat lagi nak tu. Nah, mukjizat maknanya perkara yang melemahkan untuk nak ditiru. Orang lain tak boleh nak buat, orang lain tak boleh nak tiru. Siapa nak boleh tiru nak kecek dengan Jibril, kecek mereka? Tak ada. Tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa nak dakwa lagu tu nah. Tu hak meru-meru kita duduk belajar mai dah. Walaupun begitu, benda hak berlaku pada Nabi ni kerana benda gaib. Benda hak lepas dah 1000 tahun mai lalu 1400 tahun lebih dah. 1400 tu hijrah Nabi 1421. Nah, belum pada tu lagi. Nah, terjadi benda gaib dah bagi kita. Lepas tu kita nak beritahu lagu mana sejarah Nabi tu betul sungguh dengan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah. Maka dengan melalui hadis, melalui kitab sirah Allah Rabbi yang kita dah tahu kan, sirah Nabi, orang hak duduk tulis sejarah Nabi supa dengan orang duduk tulis Cot Mahid Raiwan sejarah Nabi ni. Allah ada belaka sejarah Nabi ni, ada belaka hak dia tak kenal apa-apa juga. Terutamanya sejarah Nabi hak paling molek sekali, paling jelas sekali ialah Al-Quran. Al-Quran dah sebut tu sejarah-sejarah Nabi tu dah sebut. Dia duk berlaku lagu tu ambil daripada anak yatim lagi duk sebut kan. Sebahagiannya. Nah, siapakah hak dia silap sikit punya sebut dalam Quran. Quran tak sebut. Nah, supaya ngagap apa? Hak kita duk baca abasa wa tawalla tu. Anja'ahul a'ma. Abasa masa muka dia, wa tawalla paling muka dia. Anja'ahul a'ma, apabila orang buta mari cari dia. Oh, Nabi dengar hak ni teriak. Tuhan sini ya. Tuhan tak ada ayat kata abasta wa tawallaita anja'akal a'ma. Mung ni masa catung muka mung. Guna khitab dak. Dia panggil mung ni paling muka, mung ni masa muka. Sewaktu orang buta mai cari mung. Waktu kasar. Allah hormat pada Nabi Muhammad, Allah hormat kepada Rasul dia, pada kekasih dia. Siapa kau dia tu pergi tegur sini-sini lagu tu ya. Oh, dia tu masa muka, dia tu paling muka. Sewaktu orang buta mai cari dia. Oh, bagi Nabi hak cidik ni supaya orang mai tapat dah, supaya orang mai murih marah dia dah. Tu dia pesen jenis orang cidik. Nah, pasal tegur orang cidik lagu tu, sini lagu tu dia klik mikir dah. Nah, tapi kalau hak tak cidik kata mana tak tim nama depan. Tak boleh lagu, tapi hak ni kata kau orang cidik, kata kau orang cidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu Nabi apa dia ada, dia silap, dia salah. Nah, biasalah. Tapi silap salah Nabi itu tak ada jadi dosa. Ada siapa kau nak hormat pada Nabi, nak puja Nabi, Nabi tak silap, Nabi tak salah. Dah, Nabi salah. Kena kata salah.
Nabi salah, Nabi silap. Tapi kesilapan Nabi itu tak orang panggil tak ada dosa ataupun mempunyai hikmat, jadi hukum pula dah. Nabi silap tu jadi hukum pula dah, jadi sunnah pula dah. Silap dalam semaya. Silap dalam semaya. 3 ke 4. Mu tambah ke Rasulullah. Kurang ke semaya ni? Tak kurang. Kalau itu mu tak ada lagi so. Mu tak buat lagi 1 rakaat. Nabi pun puas bangun lalu dah. Bangun tambah so, sahabat pun bangun tambah so lagi. Tu. Kecek dah tu. Kalau kecek batal, semaya tak ada. Ni dak soal jawab. Sahabat tanya, semaya ni kosa ke? Nabi kata dak. Sahabat kata kalau itu ku rasa. Nabi pun bangun. Sahabat pun bangun untuk sama dia. Gapo kita boleh daripada Nabi terlupa tu? Hukum lah tu. Kecek boleh lah semaya. Jangan duk kecek bismillah. Kau tu lah tu. Kau tu. Boleh. Ataupun dengan bawi salah tu, salah puas lalu dah tak email, padahal dia boleh subhanallah lalu dah, tapi misalnya tak email tu salah lalu dah ngatak khabar. Tambah ada 2 dia. Semaya syapak. Jadi dia ingat kata tahiyat akhir dah. Salah lalu dah misalnya. Kan ni. Naik selalu boleh tak email tu boleh naik selalu dah. Tambah pula 2. Makmum pun tambah selalu dah 2. Jangan kata kalau itu kena komak semula. Dah kecek dah. Waktu hukum dah tu. Nabi berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Tu dia panggil kita nak tahu itulah. Pas nak kita dengar cerita Nabi ni, dia panggil kerana merangkumi saat ni cerita Nabi ni crop room hak benda hak tak kena pun ada bubuh juga. Cerita orang tuduh isteri dia berzina pun bubuh juga dalam Quran. Kalau kena Perdana Betina yuk nak buh tak? Sejarah bini dia tu orang tuduh bini dia tu berzina. Nak buh tak? Tak buh. Tak buh. Sejarah orang-orang ni walaupun jahat setara mana pun cuba pergi cari tengok buku hak dia cek ngansuk dia panggil. Dia panggil gapo tau hak nak cincom dia tu, nak buat sejarah dia tu. Orang goliknya sejarah hak balik-balik orang umum lah, orang buza secara umumnya waktu dia kasihan tu sadah umur 60 dia buat sejarah dia. Sejarah hidup dia. Apa dia cirit racakan lagu mana. Bawa umur 60 dia buat sebuah buku untuk nak cercu kiat perawat hak dia. So apa yang keduanya waktu dia mati tu ada juga bagi sejarah buku besar. Buat sejarah tu waktu dia ada hidup lagi. Dia duduk tengok sendiri, dia upah orang, lepas tu suruh tulis. Wi komun hak molek tak ada kana. Hak tak moleknya katuk berat. Tak ada. Tak tulis orang kata wela ทำงาน ni นั่งนอนในที่ทำงาน tak ada duduk tulis. Tak ada tulis lagu tu. Banyak benda hak molek berlaku. Waktu Wairung dia jadi lagu mana. Siapakah hari ni pun Obama, Trump, presiden ke apa semua tak tahu sejarah hidup dia waktu muda lagu mana. Tak ada tahu. Tak boleh nak kaji, nak konkuah sejarah dia pun tak ada, mai mi komun, tak ada sejarah, tak ada maklumat. Tu nak ayat kata pemimpin hak baru ni pun tak boleh nak buat juga, tak boleh nak cari. Tapi Nabi Muhammad ni walaupun sallallahu alaihi wasallam sejarah lama dah tu kita boleh dengar sejarah dia ni daripada mengandung lagi, daripada mak pok dia nu lagi, daripada dia tu duduk melahir, daripada waktu dia budak, supaya dengan kita belajar setahun siapa ke dia mati sallallahu alaihi wasallam sejarah dia. Jadi orang panggil perawat saat perongsai ที่สุด perawat saat ที่ apa dia ชัดเจนที่สุด tapi kita tak ada duduk nak belajar mana, tak ada nak belajar lagi sejarah Nabi. Duduk jadi gelak situ sejarah Nabi. Tak tahu. Apabila kita tak tahu, itu sudah kita tak ada kasih, tak ada sayang dia. Apabila tak ada sayang dia, tak ada berasa nak apa dia nak tiru dia. Atau panha hak besar kita tak tahu nak tiru dia lagu mana. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik,
Dia ni Tuhan wi umur panjang kan. Nah, umur dia tua, umur dia 100 lebih. Tak silap tu berapa umur dia, tapi beratus lebih. Dia ada waktu Umar bin Abdul Aziz mereta. Anas. Kerana waktu Nabi pergi Madinah tu pun dia budak lagi, kecil lagi. Lepas tu dia ada lah. Masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah lah duk mereta. Umar bin Abdul Aziz di sebelum daripada dia tu jadi khalifah, dia jadi khalifah di Syam, di Dimash, dia dilantik menjadi puwa, menjadi wali di Madinah. Tu dia duk jadi puwa dulu di Madinah. Tu puak-puak Bani Umayyah dah letak dia tu jadi wali. Jadi Anas bin Malik ni duduk di Madinah. Anas bin Malik duduk di Madinah. Anas kata, "Bo tengok dia semayan, khalif wali ni dia jadi wali sendiri, jadi tok imam apa semua khatib pun dia belaka lah. Masa dulu orang jadi puas jadi tok imam belaka dah. Jadi Anas dia duk perhati tengok cara Anas apa dia cara apa dia saat ni Umar bin Abdul Aziz saat ni semaya. Anas kata, wallahi aku tidak pernah melihat seorang pun yang semaya serupa dengan semaya Nabi. Serupa lebih daripada aku tengok Umar bin Abdul Aziz. Allah, tengok. Jadi Anas tengok pok tu, jadi tergambar hal dah tengok, oh serupa dengan semaya Nabi. Tu lagu mana? Tu nak pada kerana ilmu ni. Hak sunnah, hak agama ni dia panggil ilmu. Kena belajar. Nak semaya, Nabi ayat kata mu semaya supaya ngaku semaya. Pas nak tahu lagu mana semaya supaya Nabi, kena ngaji. Duk rumah tak reti. Kalau tak reti umur 20, umur 40 pun tak reti. Pasal bukan kata duk saja bawa umur 40 reti weh. Dak. Bukan nanti kau umur dak ngaji ni. Pak kalau 40 tak reti, 70 pun serupa tak ngaji. Dia mengaji ilmu dia lagu tu kena belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu kena belajar, bukan kena nanti tua, bawa tua mau 70 reti bab agama dak. Kalau buat rumah, buat apa semua nak tu reti boleh lah, naik kereta mulalah. Kau reti kau mana? Tu tak apa. Nah, muka-muka lain. Tapi kalau bab agama belajar. Al-ilmu bitta'allum. Nak haji khuzu anni manasikakum. Allah Nabi ayat mu ambil contoh laku waktu kamu nak haji manasikmu haji mu ambil contoh pada aku. Alhamdulillah haji Nabi ni sekali ya. Oh puak haji orang haji laba sungguh. Karena Nabi buat sekali. Kalau nak buat 10 kali, buat 10 tu kita kena belajar terus buat haji ni. Nah, karena tiap-tiap kali buat boleh hadis tak serupa. Tapi ni Nabi buat sekali, Hajjatul Wada. Lepas tu klik lagi, mati dah. Tak buat dah tahun lepas. Tak ada. Tak serupa. Ni ada tu daripada rumah lagi dah. Rumah lagi bawa batu belah-belah dah rumah. Bawa batu. Nak pergi kampus daripada Arafah ni. Itu kan. Jadi orang jauh haji kita. Tak gitu. Jadi tak ada arah. Sebab tu kita boleh ambil cerita-cerita hak Nabi SAW. Hak pesannya kita kena yakin kata benda tu adalah daripada Nabi Muhammad SAW hak sungguh. Itu dia. Kasih ke Nabi tapi tidak melampau, tidak terlalu mai sutong naikkan rak Nabi itu ataupun yok-yong Nabi siapa ke Nabi itu jadi orang jenis bukan manusia biasa dak. Tu tak kena. Seperti kata saat inilah. Silap Nabi ada hikmah dan orang jaga dah kerana asamah, maksum jaga daripada salah dan silap. Tak dosa dah dia. Syaitan hak duk dengan dia tu pun masuk Islam dah. Syaitan masuk dengan dia tu. Jaga suku dah. Tuhan jaga dah. Malaikat Jibril duduk dengan dia. Duduk jaga. Setan hak nak menipu dia apa masuk Islam. Pas nak apa lagi? Pas kita setan kita pegang tak itu kan. Gemuk-gemuk. Jibril mai tak ada ayat kita, malaikat tak ada, doa pun tak ada. Hubungan kita dengan Allah pun kurang.
Bahasa kau selamat ke kita ni? Boleh ki. Boleh ki. Jadi kena jaga. Baca azkar ke apa semua, Allah jaga tu, pagar dah tu dah. Pagar lepas tu dia baca dah. Baca. Halu-halu. Tukar ingat. Tukar ingat. Tu dia. Nah, Nabi saya ada. Apa dia? Kita doa ayat atas setan apabila makan tak ada bismillah, tidur tak ada bismillah, apa dia baca doa apa semua enggak gemuk-gemung setan tu. Setan hadap dengan kita, ngajing dengan kita. Setan. Auzubillah min zalik. Auzubillah minasyaitanir rajim. Yang seterusnya kita kena mai tahu kata apa dia kita nak kasih ke Nabi ni, kita kena tahu benda hak Nabi dok beki tu. Rosaknya kejadian apa dia masyarakat jahiliyah pada masa Rasulullah, pada masa Nabi jahiliyah. Sebagai contoh, rosak apa dia panggil kuam siang dan sangkom ni. Hak ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada hadis Aisyah. Dia kata nikah, kita ngadah hadis ni lah, kita ulas sekali lagi. Pernikahan kantengan dalam jahiliyah ni ada 4 perkara, 4 jenis. 4 jenis si perpet nikah pada masa jahiliyah. Yang pertamanya nikah biasa ni lah. Orang dok kenal lah ni. Mana ada lelaki, ada perempuan dan ada wali. Nah, mak pak sebenarnya tu pakat tahu belaka, lepas tu dua-dua orang tu boleh anak. Tu satu. Tu tak ada masalah lah. Nah. Yang kedua, nikah biasanya keduanya ialah lelaki suami itu berkata kepada isteri dia apabila isteri itu bersih daripada haid, tak ada mari tekah, tak ada haid mari lagi dah, tekah tak ada mari darah bulanan tu, dia kata ke bini dia, isteri dia lah kau nak pergi cari dia tu, lepas tu lagu mana mu tidur sekali dengan dia tu. Orang tu hak dia pilih. Biasanya orang hak dia pilih, hak tok laki dia pilih ni orang hak mitanak, orang kaya, orang mulia. Dia panggil gapo ni? Apa dia nak benih baru, nak benih molek. Nak benih molek. Jadi tina dia, perempuan dia saat ni pergi duduk dengan orang tu lama. Siapa ke perut besar? Buat perut besar? Kelik mari. Pero tok laki pero cika beranak. Itu jenis yang kedua. Allah, jahiliyah. Tak ada pak kita dah. Lagu mana? Hak pasal jenis-jenis kalau dulu ada dengar royak kata anak berkat ni. Pada anak berkat. Nah. Apa dia kalau kok Mekah pun nama kata pasal jenis wikarak ke apa semua tu. Nak tengok berkat tak berkat, anak soleh. Pasal jenis anak soleh. Kepada orang hak mulia, hak apa semua. Tu. Allah, tapi wallahu a'lam ada ke tak ada dah. Tapi jadi jenis ni apa dia pada masa jahiliyah dulu ada. Nikah yang ketiga ialah orang di antara tak sampai 10 orang, 3 sampai 10 orang. Mari duduk tidur sekali dengan seorang perempuan. Nah, lepas tu apabila mengandung, lepas masa bulan mengandung, ada awak majlis pula dah panggil puak-puak hak bekas duk jadi tok laki dia mula 10 orang 9 orang, mari pula dalam satu majlis. Nah, beranak dah ni, tubik anak dah ni. Jadi isteri tu balik perempuan tu royak kata, "Hei, apa dia nama gapo? Nama Kokai ke? Nama Abdullah ke? Hei Abdullah, ni anak mung." Gi cari dah. Jadi balik perempuan ni gi menentu ayah bagi anak sana. Jadi kawan atas tu tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak apa. Kena sanggup dah. Lepas tu jadi suami isteri. Lepas tu anak hak ni pun anak hak kena jadi hak dia tunjuk saat ni lah. Tu yang kedua. Yang keempat ni hak pasal jenis bebas hak ni.
Hak ni tu dia panggil baraya ni. Pasal jenis ying sopeni ทั่วไปdah lah. Nah, orang perempuan dia ada dalam rumah dia, dalam bilik dia, dia tak bendera. Bendera merah. Tak luar ada kek. Kalau bendera putih, marilah. Tak apa, ikut siapa nak mari boleh berlaku. Hak tu dia panggil rapcang ทั่วไป. Sopeni lah sopeni. Tapi dia beza sopeni lah ni dengan hak dulu. Jadi kerana mengandung tu lah. Jadi apabila mengandung, beranak, maka perempuan tu dia boleh berhak untuk nak cari pok pada anak ni. Ikut dia nak ayat. 20 orang, 30 orang hak duk biasa tidur sekali dengan dia. Hak ni apa dia mak dia. Kadang-kadang apa pok dia. Kadang-kadang dia wari orang tua yang duduk kena muka tengok meh siapa ni. Nah, tengok meh siapa. Kalau gitu anak ni hak mung. Kalau itu mung jadi laki dia. Tak apa juga. Pak karan jenis jahiliah pada masa dulu. Jadi tujuan kita dengar cerita hak lagu Nemo ni, Allah berasa-rasa ada ke dalam masyarakat kita? Ada. Terutamanya hak yang keempat ni lah, pasal jenis orang panggil sopeni ataupun jenis perzinaan secara umum, na'udzubillah min zalik. Banyak nari-nari Arab, Allah kita tengok dengar tu sedih, teriak. Nah, di Turki ni, di Istanbul, ada bangunan kementerian gapo dia panggil, kementerian askar ni pun kelahum ni gapo pertahanan. Hak masa Utsmaniyah dulu. Masa Utsmaniyah ni dia ada bangunan gedung besar kerasuan kelahum di Taksim dia panggil, di Medan Taksim. Apabila Utsmaniyah hancur, diperintah oleh Kamal Atatürk. Selepas pada tu orang panggil puak-puak dia belaka lah, 40-50 tahun lepas pada tu pun orang-orang dia belaka. Kamal mati dah, tapi orang yang bawa pemikiran dia. Dia buat lagu mana? Dia pergi peracur, dia pergi beruntuh bangunan hak tu, bangunan kerasuan Kalahom saat ni. Kemudian dia buat tempat pelacur. Dia buat tempat pelacur. Sampakah hari ni pun situ Medan Taksim pun menjadi tempat dia panggil leng muasum, leng loki supaya dengan patapong di bakok tu. Tempat makan ni suan satarana. Nah, suan satarana tempat juara leng turakit ti orang panggil kerenที่สุด ใน Istanbul pun di Taksim tu lah. Tengok dia mau ambil lambang orang Tino, mari duduk nak peracur. Nah, mai buat tempat apa dia, tempat orang panggil song sopini banyak situ. Sampakah ini? Tapi alhamdulillah sekarang learning Erdogan ambil satu tempat dalam sekitar 10 rai lebih, 10 rai 20 rai lebih apa dia lagu itulah, buat masjid dalam bulan Tanwa ni Pak, akhir tahun ni nak buka masjid terbesar di Taksim, jadi tempat masjid alhamdulillah. Kita ingat pada tahun 2012 ke 2013 gitulah, hak berlaku kan pertuang demonstrasi dia panggil belagak hak besar-besar di Turki nak halau Erdogan pada masa 7 tahun dulu. Kan apa? Erdogan pergi duduk buat pom-pom kayu. Buat kayu situ kerana nak buat sejik tu dah. Jadi puak-puak ni mai duduk pertuang ayat kata Erdogan duduk ngenak pom kayu. Sebenarnya bukan. Itu satu. Di Tunisia teruk lagi. Tunis hak boleh Presiden Qais bin Sa'id. Allah. Ada orang Arab Bahrain. Saya terlupa nama. Syekh apa dah? Orang daripada Bahrain. Dia pergi di Tunisia. Dia pergi satu tempat. Tempat ni tu dia panggil Qila'ah. Qila'ah ni dia panggil apa? Kampeng ni. Kampeng hak perang masa dulu tu. Kampeng tinggi. Dalam kampeng tu ada bangunan hak tempat-tempat askar duduk. Masa dulu. Nah, masa ratusan tahun dulu Tunisia mai duduk buat tempat kai askar hak Tunisia untuk nak halau puak-puak Perancis, orang hak penjajah tu. Tentera Tunisia duduk beri pun situlah tempat kai tahan.
besar-besar. Dia pergi tiba-tiba di situ tu kerajaan Tunisia hak sebelum pada ni buat tempat tu sebagai lang sopini. Tempat sopini orang Tino penuh. Allah, saya bubuh dah dalam Facebook apa nak kita tengok. Nah, teriak tempat yang satu ketika pernah menjadi tempat tentera Islam untuk nak mempertahankan negeri Islam, tapi hari ini pemimpin Arab sendiri Tunisia ni masa Bourguiba, lepas pada Bourguiba ni apa Zainul Abidin dah itu ke? Tu dia nyagi buat tempat pelacur, tempat orang panggil tempat retino cari makan. Arab hak sana Arab Bahrain pergi duduk sampak sore-sore. Pergi duduk temu duga, duduk tanya, duduk nasihat, jangan mu anak cucu orang Arab, orang molek, mu nak taubat kedak gapo. Cerita panjang tu. Jadi lagu ni orang panggil musuh-musuh Islam temai duduk nak mengenak. Nah, di antaranya mengenak perempuan. Pak kita ni pun keh pasal jenis apa dia duduk sekali luar nikah, suami isteri duk nikah kahwin gapo semua ni pun banyak menjadi satu orang panggil gapo gejala masyarakat yang paling besar pak kita ni. Nauzubillah min zalik. Nah, tu dia. Hak secara zahir tak zahir. Saya pun tak tahu juga hak puak-puak kita duduk ambil orang panggil hagi duduk buat lari orang Tino ni. Anak dara bawa lari anak dara jauh daripada kawasan hak boleh kosa, boleh jamu. Jadi boleh menikah dah. Boleh pindah wali walaupun wali ada rumah. Saya rasa pengajaran seperti ini, buat seperti ini bercanggah dengan syariat Islam. Wallahualam. Ni kira bercanggah. Tak kena. Ada pok, ada mok. Nah, data-data pok tak tahu, mok tak tahu. Nyawa pergi kok Phuket kau anak menikah. Berasa-rasa kata sah. Ada wali ada ni, wali ada. Lepas tu pergi nikah wali raja kau wali gapo, pindah wali. Hak ni dia panggil bawa lari orang Tino ni. Ada. Tu dia. Apakah kita kecek suku lah tapi jadi berasa tak kena dengan maqasid syariah. Nah, maqasid syariah sebenar. Jadi benar-benar lagu ni tu berlaku pada masa orang panggil masa jahiliah dulu. Seperti mana berlaku kepada seorang sahabat dia panggil Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada neneknya. Nenek tu dia berkata ada seorang lelaki bersama dengan pada zaman Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inna fulanan ibni. Budak tu anakku tu, hak duk dengan nama tu hak duk dengan Tino tu anakku dulu. Karena apa dia kata, aku pernah tidur sekali dengan Tino tu. Tapi Tino tu lepas tu dia pergi belaki dengan jantan lain. Tapi dia beranak. Tapi anak hak tu anakku. Tu ada sahabat dia kata lagu tu. Hak ni pada masa jahiliah lah dia duk berzina tu. Maka Rasulullah kata tidak ada dakwah dalam Islam, tak boleh lah. No'ang mai ayat kata hak tu anak mun tak boleh dalam Islam, tak boleh. Kecuali ada saksi lain. Karena apa? Zahaba amrul jahiliyah.រឿងjahiliyah ni sin yuk pada mut pada habis dah, selesai dah. Anak ni dia panggil al waladu lil firash. Tu kaedah. Anak ni kena nisbah kepada tua hamparatika. Al firah hamparatika maknanya kepada suami dia. Dia duduk dengan siapa? Tok laki hak tu. Anak dia pun anak laki hak tu, kecuali hak secara zahir. Misalnya kita menikah dengan dia, boleh anak cerai, lepas tu dia hidup dengan pak tiga tua lain. Tapi sekiranya hak tekah tak tahu kok mana ni. Tu dia, maka Nabi ayat kata al waladu lil firas. Dan satu kisah lagi, kisah dia panggil
perselisihan di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana cerita ni masya-Allah cerita cerita pelik. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar, puak-puak Ansar di antara orang yang dijamin masuk syurga. Dia ada adik nama dia Utbah bin Abil Waqqas. Adik dia ni biasa pesan kepada Sa'ad, dia kata anak hak tu budak hak tu anak aku. Utbah ni biasa pesan. Anak budak tu adalah anak aku. Maknanya apa? Adik Sa'ad ni pernah berzina dengan seorang perempuan pada masa jahiliah sampai ke beranak. Tapi lah ni orang betina tu duduk boleh ke orang lain lah. Nah, ada suami lain. Boleh ke siapa? Boleh kepada Abdul Rahman bin Zam'ah. Boleh kepada Abdul Rahman bin Zam'ah. Lalu tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia mengadu pada Nabi. Dia kata budak tu anak saudara aku. Utbah adik dia ni mati dah. Budak tu anak saudara aku. Nabi pun tengok pada budak tu, muka budak ni serupa dengan Utbah. Serupa apa? Adik Sa'ad ni. Adik Sa'ad. Tapi Nabi rakyat kata tak boleh. Anak ni kena jadi anak dia tu, anak Abdul Rahman bin Zam'ah. Bukan anak saudaramu, bukan anak saudaramu. Lepas tu Zam'ah bin Zam'ah ni siapa? Allah. Apa dia Zam'ah ni? Abdul Rahman ni dia ada adik dia. Nah, apa dia? Saudah. Isteri Nabi SAW, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah binti Zam'ah ni ada adik hak zina. Adik hak tak tahu ke mana. Tapi Nabi tu buat keputusan kata jadi adik dia, jadi adik Saudah. Nah, bukan adik kepada Utbah bin Abi Waqqas dah. Cuma sebagai ikhtiarnya Nabi wayak kata, "Hei Saudah, waktu mu duk dengan adikmu hak tu mu kena pakai hijab." Mu kena pakai hijab sebagai ikhtiar. Takut-takutnya jadi orang-orang luar. Takut jadi orang luar. Tu dia panggil hukum lah pada masa jahiliah, pada masa dulu. Yang pentingnya ialah orang panggil keadaan dalam masa jahiliah dulu tu gelomok tak tahu kata berapa. Cuma Islam mari duduk baki semula. Nah, nikah kahwin, zina, suami nak tuduh kepada isteri dia berzina pun ada hukum. Nah, dia ada qazaf. Tu qazaf gapo tuduh. Tuduh ni berapa kali? 80 kali hotel kalau tak boleh buat saksi. Nah, tu dalam surah An-Nur belaka. Adanya li'an. Nah, li'an ada dalam surah An-Nur juga ni. Gapo dia li'an? Li'an beza lagu mana dengan qazaf? Qazaf tuduh. Kita tuduh isteri kita dan kita tak boleh nak wari saksi pak. Saksi dalam bentuk berzina ni kena pak, masya-Allah, pak orang. Tak ada dua orang. Kalaulah suami tak boleh nak wari saksi pak orang, untuk nak lari dia daripada kena rotel 80 kali itu, dia kena li'an. Gapo dia li'an? Bersumpah untuk Tuhan tu laknat pada dia. Lagu mana bentuk? Hakim ataupun imam panggil, mari berkecek, mari duduk berdepan dua-dua. Nah, dalam satu kawasan ataupun dalam satu masjid, balik lelaki tu dia kena bersumpah. Bersumpah, wallahi asyhadu. Nah, dia kena naik saksi lah. Wallahi aku naik saksi kata isteri aku ini berzina dan aku kecek sungguh. Ini minas sadiqin. Tu dia kena naik saksi. Wallahi aku naik saksi kata aku kecek sungguh daripada apa aku tuduh biniku berzina tu. Dia kena kata lagu mana? 4 kali. Ganti saksi 4 orang tu. Wallahi aku naik saksi isteri aku
berzina dan aku kecek betul, aku kecek benar. Itu kena kata 4 kali. Dan kali kelima dia kata, hendaklah Tuhan laknat kepada aku sekiranya aku ni orang dusta. Tuhan laknat. Allah 5 kali berat. Lepas tu jawab oleh perempuan kena jawab pula. Kalau perempuan tu tak jawab, duk dia tak say kata, kata tina tu kena reject. Jadi untuk nak melepaskan orang bini saat ni kena hukum rejam, orang betina pun kena pokpong toing. Sebab dua ni cerak dah, mana-mana bohong ada dah, mana-mana salah dah. Tu dia. Orang tina balik tina pun dia ayat kata kena naik saksi juga. Wallahi apa dia? Aku naik saksi kata ni hak jatuh ni bohong. Jatuh ni belawak. Wallahi aku naik saksi kata dia tu telah membohongi aku, telah berlawak pada aku, tuduh aku. Kena kata 4 kali. Kali yang kelima dia kata sekiranya dia tu benar, sekiranya suami tu benar, kecek sungguh, maka hendaklah Tuhan tu marah pada aku. Alayya ghadabullah, atas aku ni kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kata lagu tu rupa li'an tu. Tempat kita tak ada dengar lagi dah. Tak ada betul lagi lagu tu. Tujuan gapo li'an? Yang pertama untuk nak participate anak hak berlaku tu bukan hak jatan. Tu yang pertama. Yang kedua untuk nak lari daripada dirotan, kena rotan. Nah, maknanya kalau orang jatuh tu dia tuduh isteri dia kata berzina, lepas tu dia saksi tak boleh nak lari, li'an pun tak sah, dia kena rotan. Yang pertama dia kena cari saksi. Cari saksi ni kan cari saksi 4 orang. Cerak. Lepas tu kalau dia cari saksi 4 orang, nah dia cari saksi 4 orang, yang keempat tu tak say naik saksi. Yang keempat dia kata dah tapi dia tak say naik saksi yang keempat. Maka 5 hotel belaka tu. Siapa 5 orang? Saksi hak 4 orang tu, hak hari tu. Lepas tu tak laki tu kena hotel ke 5 orang. Faham tak dia? Saksi yang pertama Yin Yan kata dia naik saksi depan hakim. Yang kedua Yin Yan kata dia tengok dia berzina sungguh. Bini dia tu berzina sungguh. Yang tiga dia Yin Yan kata dia tengok dalam masa tu sungguh. Yang keempat tak sah. Tapi yang keempat tu kata dah retina tu dah zina tak ada. Maka apabila orang yang keempat tu tak sah naik saksi, ke 5 orang siapa kotak laki dia pun kena rejam patut. Tu dalam Islam jangan terbaik besarlah bab ni. Yang seterusnya untuk nak orang panggil lepas pada tu kena becek di antara suami isteri ni siapa suk muabbad dia panggil, siapa selama-lamanya tak boleh nak rojok kelik dah. Kalau dia buat li'an lagu tu, maka kedua-dua ni suami isteri tu akan bercerai secara muabbad, secara kekal selama-lamanya. Anak hak tubik tu pun tak boleh bangsa kepada dia, tak boleh nak participate, tak boleh makan saka dia, tak boleh buat jadi bakar dia dan sebagainya. Hak tu dia panggil li'an. Pentingnya li'an tak ada tempat kita lah, tak ada tempat kita. Nak jadi li'an tu kena qazah dulu. Kena tuduh dulu. Tok lelaki tuduh ataupun balik bini tuduh tak apa. Balik orang betina tuduh lelaki pun boleh, tak ada apa. Tapi dia kena buat saksi sebagai saksi ni. Tu dia. Kena tuduh dulu. Tuduh siapa, hak tu dia dalam hukum dia banyaklah. Kalau tuduh ni tuduh muhsanat walladzina yarmunal muhsanat. Dah itu kan. Orang yang tuduh muhsanat, orang perempuan yang bersih. Apa maksud situ? Jadi situ hukum banyak lagi becek. Kalau tuduh orang kafir lagu mana? Kena reject dak? Kena qazah ke dak? Hukum tu dari khilaf dalam ulama dah. Tu dia. Itu dia panggil sekaligus pada malam ni mengenai cinta Rasulullah SAW. Jadi kita kena tahu masyarakat yang berlaku pada masa jahiliah dulu, sama ada di sudut ijtimai kemasyarakatan
iktisadi ataupun masalah pentadbiran dan sebagainya, semua tu hancur belaka. Cuma nak mai rekahnya kata Nabi tu boleh mai ukar masalah ni dengan masa yang sesempit, yang singkat saja. Dia boleh ubah perangai jahat lagu saat ni, Nabi boleh ubah dengan masa yang begitu singkat saja, dengan guna ngok praman tak ada duk banyak mana. Berlaku perpecahan bunuh gimari pergi mari pun tak lama mana. Ini juga di antara dia panggil pongan lah jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pada malam ni, insyaallah semoga Allah SWT memberkati kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.